Jadi yang pertamanya sukacita saya nak mengumumkan bahawa dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada minggu lalu, 216 juta ringgit telah pun diperuntukkan untuk inisiatif My50. Ini bermaksud bahawa kita boleh meneruskan inisiatif ini untuk tahun hadapan. Dan sukacita saya umumkan bahawa untuk tahun hadapan inisiatif PAS RM50 tanpa had ini untuk Lembah Kelang akan diteruskan, memberikan manfaat kepada ratusan ribu penumpang. Pada ketika ini secara puratanya 220,000 subscriber ataupun mereka yang melanggan PAS My50 ini setiap bulan, 220,000 orang. Jadi berbanding dengan semasa kita melancarkan inisiatif ini pada tahun 2019 pada 98,000 sebulan, dalam masa 5 tahun ini telah meningkat 2 kali ganda. Daripada 98,000 telah meningkat menjadi 226,000 pada tahun ini. Satu peningkatan yang agak baik dan menunjukkan bahawa inisiatif ini telah pun berjaya menarik lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam. Dan sudah tentu kita yakin bahawa angka ini akan terus meningkat untuk tahun hadapan, kerana tahun hadapan kita akan melihat bahawa satu lagi laluan akan mula beroperasi, iaitu laluan LRT 3. Jadi dengan adanya LRT 3, kita yakin bahawa jumlah penumpang ataupun jumlah pengguna yang akan menggunakan inisiatif My50 ini akan terus meningkat. Dan kita memang mengalung-alungkan lebih ramai orang menggunakan PAS My50 ini, kerana ini menunjukkan bahawa inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan bukan saja dapat menggalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam, tetapi dari segi praktikalnya dapat mengurangkan kos sara hidup mereka. Kerana kos pengangkutan ini sudah tentu merupakan sebahagian daripada kos harian mereka. Dan dengan RM50 sebulan, maksudnya satu hari mereka membelanjakan kurang daripada RM2 untuk berulang alik dari tempat kerja ke rumah mereka. Kalau berbanding dengan memandu, bukan memandu kereta, kalau memandu motosikal pun lebih mahal daripada menggunakan trip ini ataupun My50 ini. Jadi kita mengalung-alungkan, dan saya berharap dengan pengumuman ini lebih ramai orang akan menggunakan PAS My50 ini. Dan satu penambahbaikan yang saya telah minta pihak Prasarana laksanakan secara cepat ialah mengintegrasikan PAS My50 ini dengan Touch 'n Go e-wallet. Sekarang ini setiap bulan kalau mereka nak renew My50 ini, dia terpaksa masih pergi ke kaunter, ke kaunter di stesen-stesen LRT ini. Saya nak mengurangkan kesesakan di kaunter dan memudahkan pengguna-pengguna supaya mereka tak perlu lagi beratur untuk renew setiap bulan. Dan ini diintegrasikan dengan e-wallet mereka. Jadi mereka boleh menggunakan e-wallet, terus top up dan terus renew PAS mereka. Jadi ini akan dilaksanakan dalam masa beberapa bulan, akan diintegrasikan dengan pihak Touch 'n Go digital. Dan kita harap menjelang tahun depan kita boleh memudahkan lagi pengguna. Dan sudah tentu kalau ini lebih mudah, lebih ramai orang akan menggunakan kemudahan ini. Dan saya yakin bahawa peningkatan ridership dalam pengangkutan awam ini bukan sahaja dari segi kosnya rendah, bukan sahaja dia berbaloi, tetapi dari segi reliability, kebolehgantungan perkhidmatan rel kita telah pun meningkat. Terutamanya di beberapa laluan seperti Keranajaya Line, Ampang Line, Monorail, Kajang dan juga Putrajaya Line. Dalam usaha kita sepanjang 2 tahun yang lalu, yang pertamanya dari segi jumlah train yang beroperasi. Tahun 2022 untuk Keranajaya Line kita hanya ada 41 set. Sekarang secara purata setiap hari kita ada 56 set train. Untuk waktu puncak tahun 2022 kita lebih 4 minit untuk satu trip. Sekarang 3 minit. Jadi setiap 3 minit masa waktu puncak. Waktu puncak pagi dan waktu puncak petang, setiap 3 minit ada train. Jadi penumpang tak perlu tunggu lama dan train lebih banyak.
Walaupun saya mengakui memang untuk waktu puncak masih ada kesesakan dalam train, tetapi ia telah lebih baik berbanding dulu kerana tunggu tak perlu terlalu lama sebab kita telah tambah bilangan train. Tahun depan kita menyasarkan supaya untuk waktu puncak setiap 2.8 minit lebih kerap lagi, dan tambahan secara purata menjadikan kepada 59 set train setiap hari secara purata lah. Untuk Kajang Line juga sama. Tahun 2022 hanya ada 28 set, sekarang kita ada 39 set beroperasi. Tahun 2022 Kajang Line waktu puncak 5.6 minit kekerapan, sekarang 4 minit kekerapan untuk tahun ini. Dan begitu juga dengan Putrajaya, juga 37 set yang sedang beroperasi. Jadi jumlah train ini telah bertambah, waktu kekerapan meningkat berbanding 2 tahun yang lalu. Dan satu lagi komponen yang sangat penting ialah reliability. Maksudnya gangguan train telah pun berkurangan. Untuk Kerana-Jaya Line sahaja, untuk tahun 2022 sepanjang tahun ada 49 gangguan. Tahun ini setakat bulan September hanya 21 gangguan. Jadi we reduce by almost more than half, in terms of gangguan. Gangguan yang kita maksudkan ialah kalau train itu tak berjalan lebih daripada 5 minit, itu kira gangguan. Jadi gangguan teknikal itu telah pun berkurangan kerana pihak prasarana telah pun memberikan fokus yang cukup tinggi kepada penyelenggaraan train. Kita menggunakan banyak sumber dan juga memberikan banyak fokus kepada maintenance dan juga repair untuk train-train kita supaya reliability train ini terus meningkat. Jadi ini beberapa penambahbaikan yang telah kita buat dan kita harap ia dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi sudah tentu Kementerian Pengangkutan akan terus memantau prestasi prasarana yang seperti yang saya katakan, kita memantau prestasi mereka setiap minggu. Salah satu perkara yang telah pun saya laksanakan ialah laporan pemantauan dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan setiap minggu dalam mesyuarat Postcard. Dan ini membantu untuk kita sama-sama meningkatkan prestasi prasarana, terutamanya untuk sektor rail ini. Jadi sektor rail ini saya rasa bahawa sudah melihat ada peningkatan. Namun begitu kita akan terus berusaha untuk memastikan perkhidmatan ini terus bertambah baik dan juga memberikan manfaat kepada ramai rakyat Malaysia.